Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Ya, ya. Okey. Okey. Sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir waj'alna minan najihin fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Assalamualaikum tuan-puan, selamat malam semua. Baru pukul 10.30. Kita siaran langsung sekejap. Kita cerita berkaitan dengan sihir. Dan kita mungkin pernah dengar lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Ya, betul. Cuma mungkin kita tak tahu kisah sedetailnya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir. Ya. Apa yang berlaku, bagaimana Rasulullah mengenal pasti sihirnya, bagaimana Rasulullah dapat tahu di mana buhulan sihirnya, bagaimana Rasulullah membatalkan sihir tersebut, apa yang Rasulullah buat kepada orang yang menyihirnya, surah apa yang turun, apa yang terjadi, bagaimana sihir pun boleh terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kita akan rujuk pada malam ini kitab khas. Ini dia. Kitab ini. Maradus Sihr. Kitab berkaitan dengan sakit asbab sihir. InsyaAllah yang dikarang oleh Syekh Dr. Sa'ad Ahmad Abduh. Saya pernah berjumpa dengan beliau dan Ustaz Syafiq pun pernah berjumpa juga dengan pengarang kitab daripada Mesir. Sebelum kita pergi lebih jauh pada malam ini, insyaAllah tuan-puan, yang baru masuk tolong share dahulu. Moga ramai yang mendapat manfaat pada malam ini. Dengan itu saya menjemput Ustaz Syafiq dahulu untuk ucapan aluan sedikit sebanyak dan kita berselawat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi insya-Allah malam ini kita akan buat sedikit sesi. Kita akan buat sedikit sesi soal jawab. Okey, tes 1 2. Tuan-tuan dan puan boleh dengar dengan jelas suara saya? Komen sikit untuk kita tahulah sama ada audio berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okey, baik. Jadi saya sambung balik. InsyaAllah pada malam ini kita akan adakan sedikit sesi soal jawab lah bersama dengan Ustaz Salihin. Jadi saya selaku orang yang akan bertanyakan soalan lah. Dan juga insyaAllah akan dijawab lah oleh Ustaz Ahmad Salihin. Dan membacakan soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah apa-apa soalan boleh komen di ruangan komen. Jadi insyaAllah malam ini kita rujuklah kitab Maradus Sihr insyaAllah. Jadi sama-sama tuan-tuan sambil-sambil kita menunggu follower lain masuk, insya-Allah kita bersawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil bersawat jangan lupa untuk share live ini insya-Allah. Baik. Sama-sama tuan-tuan dan puan-puan selawat tafrijiyah insya-Allah. Salim salaman tamman ala sayyidina محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس والنفس بعدد كل معلوم
لك. Last sekali lagi tuan-tuan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس والنفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan kita terus kepada sesi soal jawab. Okey, baik. Jadi kita terus kepada sesi soal jawab pada malam ini. Jadi insyaAllah Ustaz boleh saya soal sekarang? InsyaAllah boleh. Okey, insyaAllah. Baik. Soalan yang pertama berbunyi. Bagaimanakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir? Jadi boleh Ustaz ceritakan sedikit kronologi lah, cerita bagaimana, sirah lah bagaimana Nabi kita disihir. InsyaAllah, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih pada Ustaz Syafiq di atas alunan selawat syifa sebentar tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan berkongsi tentang sihir. Okey, dan soalan pertama tadi cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar terkena sihir. Cuma dua perkara yang berbeza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir dengan kita kena sihir adalah dua perkara yang berbeza. Beza dari segi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir hanya terkesan pada hissi, tidak terkesan kepada maknawi. Hissi maksudnya hanya terkesan pada fizikal sahaja. Itu pun tak kuat. Maknawi ini terkesan kepada jiwa. Macam kita tuan-puan terkena sihir. Kita ni terkena sihir dua-dua. Hissi kena, tubuh badan kena. Maknawi pun kena. Yakni jiwa, emosi pun terganggu. Rasulullah terkena sihir hanya hissi sahaja. Iaitu iaitu fikiran sahaja. Maknanya bukan sekadar emosi, hanya hissi, fizikal sahaja. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang samanya adalah antara kita dengan Nabi, samanya adalah wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak ada kemudaratan. Okey dah ni. Okey. Ini dah tak bagi cerita. Okey.
Tidak ada apa-apa kemudaratan. Tidak ada apa-apa kemudaratan. Melainkan dengan izin Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala. Okey. Melainkan Allahu subhanahu wa ta'ala. Maknanya, kita kena sihir ni, tidak lain tidak bukan dengan izin Allah SWT. Walaupun benda tu kita tak suka. Begitu juga dengan Nabi SAW. Walaupun Nabi Muhammad sendiri adalah kekasih Allah, tetap diuji oleh Allah SWT terkena sihir. Tetap. Cuma bezalah. Kita terkena sihir, kita terkesan dua perkara. Hissi dan maknawi. Fizikal dan jiwa. Manakala Nabi SAW terkena sihir, hanya terkesan pada hissi. Fizikal sahaja, tidak kepada maknawinya. Kerana Nabi yang kita bezalah. Dengan tahap imannya, dia kekasih Allah, kita ni. Wallah. Jadi tuan-tuan rahmatillah Allah SWT berbeza. Dua tu berbeza. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ya, tu. Oleh kerana itu, kita lihat hadis Nabi SAW, kita rujuk kitab ini, Maradus Sihr. Syekh Dr. Sa'ad Sa'id Ahmad Abduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira. Hatta kana yara annahu ya'ti an-nisa' wa la ya'tihinna. Qala Sufyan, wa hadha ashaddu ma yakunu min as-sihr. Idza kana kadza. Ada panjang lagi hadis ni, kita berhenti situ. Kita ulas satu persatu. Adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Suhira, yakni terkena sihir. Hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Memang sahih tuan-puan. Memang hadis sahih. Hadis sahih terkena sihir. Okey, hadis sahih terkena sihir. Hatta kana yara annahu ya'ti an-nisa wa la ya'tihinna. Sehingga Nabi SAW merasakan sudah pergi kepada giliran isteri dia lah. Sedangkan dia tak pergi. Dia rasa macam dah buat dah. Tapi tak terbuat lagi rupanya. Dan Rasulullah rasa pelik benda ni. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah. Berdoa. Dipanggil istiftah. Kaedah istiftah. Yakni kaedah berdoa kepada Allah. Mohon petunjuk daripada Allah. Berdoa dan terus berdoa, berdoa dan terus berdoa. Berdoa dan terus berdoa. Okey? Terus berdoa, berdoa dan terus berdoa, berdoa dan terus berdoa. Okey. Kemudian qala Sufyan, wa hadha ashaddu ma yakunu min as-sihr. Ini adalah bukti yang kuat. Bukti yang kukuh Nabi SAW terkena sihir. Itu. Maknanya sihir ni dia ada simptom. Faham tak? Sihir ni Rasulullah sendiri mengesahkan sihir itu. Pertama, simptom-simptom sihir. Rasulullah rasa simptom-simptom sihir tersebut. Jadi kita tak boleh mengatakan seseorang itu terkena sihir sebab jin tu kata, aku nak dia mati, aku nak sihir. Tak boleh. Hanya semata-mata cakap jin. Tak boleh. Dia mesti melalui simptom-simptom dulu dan simptom tu sesuai dengan sihir. Okey. Tanda-tanda. Tanda-tanda ketika jaga, tanda-tanda ketika tidur mimpi. Kerana Rasulullah pun bermimpi. Dan dia ambil kira mimpi tersebut. Okey. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Aisyah. Ya Aisyah. Ya Aisyah, a'alimti anna Allah qad aftani fi mastaftaituhu fi. Atani rajulani فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن عاصم رجل من بين زريق حليف ليهودا كان منافقا قال وفيما قال في مشت ومشاقة وقال أين؟ قال في جف طلعة الذكر تحت رعوفة في بئر الزروان. Berarti kat tu. Jadi Nabi SAW dia bagi tahu kepada Aisyah, aku ni ada tanda-tanda terkena sihir dan aku telah mendapat
apa panggil petunjuk daripada Allah SWT. Melalui petanda itu Rasulullah berdoa dan Allah tunjukkan. Dengan taufik hidayah Allah tunjukkan apa yang berlaku sebenarnya kepada Nabi ni sehingga dia ingat tak ingat. Tu setengah pandangan ulama kata jadi khayal sikit lah. Itu. Pening biasalah tu, pening dan sebagainya. Kemudian tapi Rasulullah tak sakit. Tu. Kemudian Rasulullah tidur. Katanya, aku tidur dan aku bermimpi. Dan mimpi itu daripada Allah. Petunjuk daripada Allah. Gapa Rasulullah mimpi? 2 orang lelaki. Seorang nak letak di kepala aku. Seorang lagi di kaki aku. Dan setengah pandangan ulama kata yang mari daripada mimpi itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat lain lah. Seorang lagi. Duduk di kepala Nabi Muhammad seorang, duduk di kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Faqala alladhi 'inda ra'sil akhar, maka kata hak duduk di kepalanya dia macam berbual dengan hak duduk di kaki malaikat tadi. Sakit apa orang ini? Maka malaikat seorang lagi jawab, lelaki lah, menyerupai lelaki. Dia kata orang ini sakit. Sakit. Sakit apa? Sakit disihir. Disihir oleh siapa? Diberitahu terus di dalam mimpi ni Labid ibn A'sam. Nama terus. Sebab dia Nabi macam kita ni, kalau mimpi orang sihir kita boleh tentu orang tu belum tentu. Ini Nabi, dia berbeza sikit. Maka Nabi tahu siapa sihir dia dan ada bukti hukum. Kemudian Labid bin A'sam yang sihir Nabi ni adalah seorang lelaki daripada Bani Zuraik, iaitu orang Yahudi yang paling hebat buat sihir ketika itu. Yang paling hebat. Itu. Dan dia sihir dengan apa? Dia tanya. Sihir dia buat lagu mana? Tu. Dia buat dengan ikatan di pelepah tamak. Menggunakan rambut Rasulullah yang tersisa di sikat rambut. Itu bahan badan Rasulullah sendiri, rambut. Kenapa dia pilih rambut? Apa? Sebab mana-mana anggota badan kita, rambut paling payah rebut. Paling payah nak, apa panggil? Nak hancur rambut. Dan kesan dia lama. Sebab Rasulullah berdoa lama pada Allah minta petunjuk. Istiftah dipanggil. Tuan pada rahmatillah Allah, rambut bahaya tuan, rambut. Tu. Kesan sihirnya lama kalau boleh rambut. Itu. Daripada badan kita. Ni daripada badan Rasulullah sendiri, bukan pakaian, badan terus. Ini bahaya lagi. Maka dia ambil waqala aina, di mana bahan sihir tersebut Rasulullah itu? Fi juffin tal'atin zakar tahta ra'ufatin fi bi'ri zakwan. Diikat dengan pelepah tamak di bawah sebuah batu yang ditenggelamkan di dalam telaga Darwan. Dahsyat. Ini menunjukkan orang yang buat sihir pada Rasulullah ni orang bisa. Bukan orang biasa. Orang bisa. Bukan orang biasa. Okey. Orang bisa. Bukan orang biasa. Teknik dia bisa. Nak kekal lama, suka dicari. Kemudian duduk di dalam air. Apa duduk dalam air? Tahu tak? Apa dia pilih air? Tak tahu, Ustaz. Tanah, api, air, angin. Dia pilih air. Tanyalah. Bak apa? Bak apa tu kenapa? Bak apa? Kenapa pilih air? Kenapa pilih air? Silakan. Kerana orang nak buat sihir, tukar sihir ni kena hebat. Dia kena tahu tata cara yang mana sesuai untuk buat sihir kepada orang. Bak apa? Okey, kita sebut sikit lah. Kita pecah rahsia malam ni sikit. Kerana bila nak buat sihir ni, dia bukan sekadar tujuan untuk itu ini. Tapi dia tengok pada nama juga. Contoh nama Nabi Muhammad ni, Min Hamida, Muhammad. Dalam perkataan Muhammad, huruf apa paling banyak? Mim. Apa? Ada 2. Mi ada 2. Mi Hamidah, mi ada 2. Huruf tu paling banyak. Mi, ikut abjad huruf, ilmu huruf, ma'un. Ma'un ni apa? Air. Sebab tu buhur sia ditenggelamkan dalam air.
Ilmu sihir ni, Ustaz. Oh, silap share ilmu sihir malam ni. Berhati-hati dengan nama masing-masing. Berhati-hati. Itu rahsia tu. Syafiq. Rahsia. Syafiq, Syekh, Fa, Ya, Qaf. Satu-satu. Biasa satu-satu ni sesuai belaka. Sudah. Okey. Ada. Ejaan dibuat dalam Rumi lah. Rumi pula. Jawi. Okey. Seterusnya. Okey. Kemudian Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam qalat fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, maka Nabi dan para sahabat ni pergi kepada al-bi'ra, telaga tu, hatta istakhrajah, sehingga Rasulullah buat keluar buhu sihir. Rasulullah sendiri pergi dengan sahabat ke telaga Zakwan tu, buat keluar buhu sihir. Faham tak? Buat keluar buhu sihir. Gana yuk keluar. Sini nak ayat. Orang buat jarak jauh, sembelih jin, bakar jin ke apa. Selagi tak jumpa buhu sihir, mustahil sihir tersebut boleh terbatal dengan mudah. Mustahil. Rukiah banyak mana pun, Ustaz? Buhu sihir. Oh, sihir. Maknanya Rasulullah sini, lepas dia berdoa minta petunjuk pada Allah dan mengenali ciri-ciri sihirnya, termasuk sakit, keluhan-keluhan, jaga tidur dan sebagainya. Tu mohon petunjuk daripada Allah SWT, simptom-simptomnya, sehingga Rasulullah, perkara pertama Rasulullah buat lepas tu adalah pergi buat keluar buhu sihir. Maknanya cari buhu sihir, buat keluar buhu sihir dan batalkan buhu sihir tersebut. Tu Rasulullah buat keluar. Tu. Faqala hadhihi al-bi'ru allati urituha wa ka'anna ma'aha nuqa'atul hinna wa ka'anna naqlaha ru'usus syayatin. Tu. Subhanallah. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam, aku tengok dalam telaga daguan tu, air dia hitam kemerahan. Hina. Hitam kemerahan. Hitam kesal. kemerahan. Maksudnya di situ tempat tu ada kesal sihir. Maka kita boleh kenal pasti tempat yang disihir tu, tempat di situ ada kesal dia. Ada kesal dia. Ada efek dia. Ada efek. Tempat sihir tu ada efek yang kita boleh tengok. Dengan mata kasar. Tak perlu mata batin apa. Contohnya, Ustaz. Contohnya. Okey. Kalau sihir tu disiram, ditabur, ditanam di tempat tersebut, biasanya tempat tu tak akan rupuk, tak akan tumbuh rupuk. Kalau ada rupuk, mampu kerah rupuk. Pokok pun mampu. Pokok mampu kerah. Dan tanah dia hitam kemerahan. Tak akan tumbuh. Biasa di situ. Dan saya pernah lihat sendiri dengan mata saya. Saya pernah lihat di Calok. Saya tak sebut mana. Sebut dah mana Calok. Apa luar Calok? Calok luar. Luar Calok. Yang cari luar. Ada satu kes buhu sihir dijumpai di bawah sebatang pokok. Pokok tu mampu kerah. Hitam, tak buah. Kita jumpa bawah tu adalah air mani. Ada video dia. Lepas pada 3 minggu, pokok tu hidup balik. Ya, lepas dia keluarkan buhu sihir. Saya pun tak percaya, tapi itulah yang berlaku. Alhamdulillah. Tu. Mungkin ahli keluarga dia ada tengok. Kemungkinan. Dan Nabi tengok pelepah tamar tu yang ditanam dalam telaga Dagwan, diikat rambut Rasulullah bersamanya. Wa ka'anna nakhlaha ru'usus syayatin, seperti kepala syaitan. Maknanya ada gambaran. Seperti kepala syaitan. Maknanya di situ, di mana ada buhu sihir dan sebagainya, pasti ada kesan dia dan pasti ada penampakan kebiasaan. Ada orang tu dia nampak di depan rumah dia ada ular sama. Tapi ular tu gaib. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tengok ada pergi gaib. Tengok. Sentiasa. Rupanya ada buhu sihir situ. Bila kita cek. Di depan tu. Kaki dia sakit lah. Tu. Kalau nak lebih lagi kena masuk kursus. Kursus apa tu? Kursus terpadu pengubatan Islam. Yang akan diadakan bermula esok. Sempat lagi kan nak daftar? Sempat lagi daftar, kita tutup. Pukul 9 esok kita tutup. Malam tu ada kelas dah. InsyaAllah. Siapa nak masuk boleh PM admin. Kalau nak masuk nak belajar lagi lebih detail. Itu. Jadi tuan pada rahmatullah Allah. Lalu. Qala fastakhrija. Minta maaf. Qala fastakhrija. Qalat fakultu. Afala.
tanashshabta faqala amma Allah faqad syafani wa akrahu an uthira ala ahadin minan nasi syarra. Dia Rasulullah Aisyah tanya, lepas tu wakgaf lepas keluar tu wakgaf pun dengar apa telaga tu. Telaga. Rasulullah wak keluar ada disebut dalam pandangan hadis lain, ulama lain. Rasulullah satu-satu tarik pelepah ikatan, ada sebelah ikatan. Sebelah ikatan. Dan dibaca surah Al-Falaq An-Nas. Diturunkan surah Al-Falaq An-Nas, sebelah ikatan tu hancur, terbatal. Dengan izin Allah SWT. Kemudian hilang rasa sakit Rasulullah, pening Rasulullah. Khayal Rasulullah hilang serta merta. Dan Rasulullah bersyukur pada Allah. Lalu Rasulullah kambuh. Kambuh telaga tu. Maknanya di sini, tepat kena sihir, kena sesama dia. Rasulullah kambuh sebab Rasulullah takut mudarat dia, kesan dia terkena pada manusia lain. Faham? Itu. Dah banyak lagi lah kalau kita nak tengok ni, tak habis malam ni. Kitab tebal ni tuan-tuan. Kitab pasal sihir. Dan kita jumpa dah pengarang kitab ni. Gitu. Kita ambil sanad ijazah lah. Bunyi ke apa ni? Bunyi sini. Bunyi. Okey, baik. Adik. Itu kisah Rasulullah terkena sihir. Rasulullah terkena sihir sama dengan kita terkena sihir. Dalilnya wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak ada apa-apa mudarat yang boleh menimpa manusia melainkan dengan izin Allah. Dipanggil izin, ada dua, izin kauni kadari, izin syar'i. Kita ni izin kauni kadari lah, benda buruk berlaku, kita tak sihir pun berlaku pada kita. Rasulullah pun kena sihir. Cuma beza kesan Rasulullah kena sihir dengan kita kena sihir beza. Sebab apa? Rasulullah kena sihir terkesan pada hissi, fizikal sahaja, tidak terkesan pada maknawi, jiwa. Kita semua terkena sihir terkesan dua, hissi, fizikal dan juga maknawi, jiwa, emosi termasuk. Itu beza kita. Okey, ada soalan lagi? Silakan tuan. Okey, baik. Saya dulu lah. Okey. Seterusnya Ustaz, boleh kita kupah lagi daripada kisah Nabi tadi. Jadi saya nak tanya dah. Boleh Ustaz terangkan Ustaz, jenis gapo buhu sihir Nabi? Boleh Ustaz? Jenis buhu sihir Nabi adalah di tanah. Okey Ustaz. Madfun dipanggil. Al-madfun. Okey, baik Ustaz. Di tanah. Bagaimana Ustaz kita nak selesaikan sihir hak buhunya di tanah? Jenis sihir disebut dalam kitab ini, Maghadus Sihr, ada 7 jenis. 7 Ustaz. Okey. Pertama, al-ma'kul dimakan, yang kedua al-mashrub diminum, kita sebut bahasa Melayu terus lah. Boleh Ustaz. Pertama dimakan, yang kedua diminum, yang ketiga dihidu, yang keempat ditanam, ini Rasulullah. Yang kelima disiram atau ditabur, siram dengan air, tabur dengan benda-benda macam tulang, debu, gitulah. Yang keberapa dah? Yang keenam ditiup, minta maaf, digantung. Yang ketujuh ditiup dari jarak jauh dan sebagainya. 7 Ustaz. Banyak. Okey. Yang Rasulullah kena tadi apa? Ditanam. Ditanam. So ditanam ni al-madfun. Gana soalan dia. Bagaimana nak sesakit? Untuk ditanam. Pertama pertama nak tahu kita ni terkena sihir ditanam, simptom dulu. Okey Ustaz, boleh cerita sikit Ustaz, simptom. Simptom ada banyak simptom kalau rujuk dalam kitab ini tuan-tuan. Cuma kita sebut simptom yang paling power. Okey, boleh. Tu power ni jolo. Okey. Memang jolo lah. Okey. Orang terkena sihir ditanam, okey. Kakinya bermasalah. Kaki Ustaz. Kenapa kaki Ustaz? Sebab dia pijak situ lah. Okey, tanah atas langit, tanah bawah. Okey Ustaz. Jadi dia jalan dengan kepala. Masuk kepala. Dia jalan dengan kaki. Okey, jalan. So kaki dia terkesan. Biasanya jadi ganu dengan kaki Ustaz. Sakit, mencucuk. Kaki tu dia atas buhu sihir juga, dan atas tujuan sihir juga. Tapi kebiasaan yang ketara sama berlaku adalah kaki mencocok. Okey, tuan-tuan boleh komen? Yang mana kaki biasa mencocok. Kaki mencocok. Yang kedua, sakit daripada pinggang sampai kaki. Pinggang sampai kaki. Sakit. Yang ketiga, keluar urat-urat di betih. Masya. Keluar. Tuan-tuan boleh komen? Okey. Dan kalau pergi jumpa doktor tak tahu sakit apa. Ginguruk dok hilang. Faham eh? Okey Ustaz. Bila diruqyah kaki bergeruk.
Gerok terus. Gerak terus. Bila dia lihat lama kaki dia, dia nampak macam salah satu kakinya besar belah. Oh. Masya-Allah. Dia tengok kaki dia jadi pening. Ha. Tak cerita dia tengok kaki masing-masing. Hak mana sihir ditanam lah. Ha. Ia ada efek pada kaki. Biasa. Itu ketara sangat-sangat. Itu contoh lah. Contoh. Macam mana nak cari? Macam mana nak batalkan? Saya akan cerita dalam kursus terpadu pengobatan Islam. Tak boleh cerita lah ke? Tak boleh cerita lah ke? Okey. 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 Soalan lagi sila. Okey, kita tengok dulu. Cuba tengok soalan daripada tuan puan pula. Okey. Ada soalan daripada tuan-puan, silakan. Okey, tak ada lagi setakat. Tak ada soalan. Khusyuk dengar belakang. Okey, jadi saya lah. Tak tengok lagi soalan saya. Sila. Okey. Saya nak tanya banyak lagi, Ustaz suruh masuk khusus. Okey, saya tanya soalan lain pula. Okey. Sihir ni boleh masuk pergi mahkamah ke Ustaz? Tu soalan dia. Okey. Kalau nak tahu hak detail sihir tadi, masuk khusus dulu. Hak ni kita tanya luar pula sikit. Okey. Sihir ni boleh masuk mahkamah ke tak? Ustaz. Boleh. Sebab ada Ganu Kelantan boleh masuk dalam boleh mahkamah. Lepas akta dikuat-kuasakan. Dan akta sihir telah dulu terutama Ganu Kelantan. Okey, boleh Ustaz cerita sikit prosedur dia? Dia prosedur untuk masuk ke mahkamah ini tuan-puan, pertama aduan tentang sihir dulu. Aduan dibuat. Okey, aduan dibuat oleh pesakit, dibuat aduan. Okey, baik. Kemudian pengesahan oleh pakar. Ini pengamal pengubatan yang berdaftar. Okey. Bukan yang duk main dalam media sosial tak daftar tu. Macam Ustaz sendiri macam mana Ustaz? Saya boleh. Boleh Ustaz? Saya dah lulus KKM dan saya boleh bawa kes sihir. Tu. Dia mesti ikut etika. Okey. Dia pandangan pakar, pengesahan. Mengikut adil tak adil lah. Maksudnya cari bohong dan sebagainya lah. Siapa yang sahkan Nabi kena sihir? Malaikat. Sifat malaikat adalah sidik. Dia tak kecek nipu. Benar. Hak dia rakyat tu, hak Allah suruh rakyat. Jadi bila kita tengok betul ke sihir, kita kata betul. Bila kita tengok simptom bukan ke, kita rakyat dok. Kita pakar, pandangan pakar. Yang ketiga, suspek. Ada suspek tak? Suspek. Dan kita boleh warang tangkap dia. Untuk penyiasatan. Kemudian, kalau kita boleh tak, kita pergi siasatan, kita boleh geledah tempat tu, kita boleh sita. Lepas tu ada saksi-saksi pakar. Boleh. Tu boleh. Kemudian, kaedah sihir dia buat, lokasi bahan, sifat bahan, ni boleh. Jadi tuan-puan, siapa yang akan terlibat ni? Saya kena tengok nota sikit lah. Okey, boleh. Okey. SOP. Dia ada SOP ya? Ya. Dia ada SOP. Ya. Okey, baik. Saya tak ingat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dia ada 4 yang akan terlibat untuk kes sihir ni. Pertama, pakar perubatan moden. Dia cek dulu ni tak ada kaitan dengan medik. Doktor lah. Yang kedua, pakar psikiatri. Cek ini gila ke tak? Takut mental. Okay. Yang ketiga, pengamal pengobatan Islam. Okey, ustaz lah. Saya lah sekarang. Kalau yang lain mungkin ada dah. Tapi setakat Atas Timur ni alhamdulillah lah. Saya baru dapat untuk pengesahan daripada KKM. Dan saya boleh bantulah. Yang keempat, pakar forensik. Forensik sihir itu akan kena pasti juga. Terlibat. Kena pasti terlibat. Dan yang keterlibat lagi adalah penguatkuasa daripada Jabatan Hal Ehwal Agama. PDRM. Pengamal. Seorang lagi siapa? Ada seorang lagi tak? Ada seorang lagi. Mangsa ke? Okey. Tak kena tengok. Kena tengok. Tak ingat kita. Tak aja lagi masuk mahkamah, tak ingat. Okey. Sila kita buat dulu. Okey. Okey. Kemudian pendakwa. Pendakwa tersebut. Mahkamah lah, peguam. Pendakwa raya. Ya. Okey. Selesai. Jadi boleh masuk mahkamah. Ada cara dia nak mengenal pasti bukti sihir, ada cara dia. Okey, next. Okey. Ada soalan daripada Puan Maria. Ustaz, panggil.
Salah tak kalau kita pulangkan balik apa yang dia hantar kepada kita dengan membaca surah Al-Zalzalah? Surah Az-Zalzalah bukan diturunkan untuk kita baca supaya sihir itu kembali. Itu menunjukkan cara yang salah. Quran tak salah. Tujuan kita baca Quran itu salah. Kerana Al-Quran itu bukan untuk mencederakan orang lain. Bukan untuk merealisasikan dendam kita, benci kita. Kita atas balik tu maksudnya kita nak dia sakit lah. Itu niat jahat. Kita kena aku itu jahat. Ya. Adakah kita tidak reda sihir itu berlaku pada kita dengan izin Allah? Orang tu asbab je. Tukang sihir tu asbab je. Syaitan tu pun asbab. Allah yang izin. Dipanggil izin kauni qadari. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Qadar dan qadar Allah. Maka jangan kita sibuk nak atas sihir orang balik. Mana kita buat sihir juga. Iwak jahat kita balas dengan jahat. Bukan itu cara perubatan Islam. Bukan itu. Tengok Rasulullah. Ada Rasulullah pergi pukul Labid bin Asam yang menyihirnya. Sahabat nak pergi igak. Ada Rasulullah suruh igak. Tidak. So, Rasulullah hanya menguruskan batal bersih, kambuh. Dan Rasulullah sebut nama Labid bin Asam supaya orang lain berhati-hati dengan dia. Dan supaya Labid bin Asam itu berhenti. Dan mengetahui. Nabi tahu dan dia berhenti. Itu. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baca surah Zalzalah tak salah tapi niat tu salah. Niat tak menghalalkan cara. Okey. Next. Tak ada dah. Okey, tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ni dia sebut ada arkanus sihr. Rukun sihir. Okey, rukun sihir ada arba'ati arkan. Ada 4 rukun sihir. Pertama, izin kauni qadari. Seperti Ustaz sebut tadi, walaupun benda buruk berlaku kepada kita. Yang kedua, ilmu sihir. Ilmu pertukangan sihir. Kena ada ilmu abjad, huruf, geometri, bulan, bintang, matahari. Tu. Ilmu lafaz azaim, lafaz jampi. Tu. Kufur sahir. Kekafiran tu kasih dia kena buat benda yang kekafiran supaya syaitan redha, iblis redha. Kemudian yang keempat, qudrati syaitan. Kekuatan syaitan akan hadir pada dia. Bantuan syaitan lah pada dia, bukan bantuan Allah. Cuma Allah SWT nak uji kita, dia izin benda tu jadi. Pertama tadi izin kauni qadari. 4 rukun sihir ni terjadi. Kalau nak perbahasan lebih lanjut satu persatu, Tuan-tuan masuk kursus. Join kursus yang akan diadakan bermula malam esok dah. Tu insya-Allah kita akan lebih jelas. Dan kita ada apa panggil? Sandaran sahih. Insya-Allah. Jadi yang terakhir saya nak bagilah amalan lah. Boleh, amalan silakan. Supaya kita ini dilindungi oleh Allah SWT daripada terkena sihir. Terhindar. Amalan yang sangat mudah. Tapi tak ramai buat. Bahkan jadi sunnah Nabi pun tak tinggal. Qul huwallahu al-falaq an-nas 19 kali sehari. 19 kali Ustaz. 19 kali Nabi baca. Lebih tak apa. Baca niat rahmat. Perlindungan dari Allah. Nabi baca. Pagi, petang, malam. Pagi 3 kali. Sekali baca 3 kali. Petang 3 kali. Malam sebelum tidur 3 kali. Lepas solat Nabi baca 3 kali. Lepas maghrib. Lepas subuh. Waktu lain Nabi baca sekali. Dan Nabi baca juga 1 kali dalam solat witir. Nabi tak tinggal solat witir. Kan ngalah kan 3 kul. Semua sekali 19. Jadi kita bacalah 19 kali sehari. Pagi hingga petang. Sehingga malam. Moga-moga kita dilindungi oleh Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alladhi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Tu. Kalau bab sihir tak saya ingat Al-Falaq, surah Al-Falaq tu. Al-Unqad. Wa min syarrin nafathati fil unqad. Tiupan pada buhulan sihir tu. Tu. Sebab tu Al-Falaq An-Nas. Masya-Allah. Ada orang daftar dah tu. Okey. Itu saja pada malam ini tuan-puan. Itu. Moga-moga bermanfaat lah.
pada malam ni walaupun sebentar, sedikit, moga bermanfaat diridai oleh Allah kerana kita baca hadis Nabi. Kita rujuk kita alim ulama. Kita ni bodoh. Sebab tu kita rujuk alim ulama. Kami ni menyampaikan je. Okey. Yang terakhir sekali saya dekat Ustaz Syafiq. Bacalah, nyanyi lah. Nyanyi. Pasal ngupak dah apa dah. Ngupak. Kerana saya tak jadi, kena ngupak dulu biasa. Hasap dulu. Silakan. InsyaAllah. Baginda mengingatkan, mengumpat mengata di belakang, bak memakan daging saudara sendiri, walau amalmu menggunung tinggi. Fitnah kata dan tulisan, pedihnya bagai tajam menikam. Benar jadi salah, yang salah dijulang, terpadam hakikat kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahadun ahad. Allahu Akbar. Barakallahu fikum.